Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dah baca doa semua dah? Selawat dah? Dah. Doa dah? Okay, Dah. so kita akan mulakan kelas kita. Okay, untuk minggu ni kalau ikut modul PDPR awak tu, modul PDPR pula, modul apa? Modul inisiatif pekan tu, untuk minggu ni kita akan jawab soalan pemahaman. Okay. Jadi, cikgu akan terangkan kepada awak cara nak menjawab walaupun awak dah tahu kan. Tapi cikgu nak cerita sikit lah. Okey, awak boleh buka muka surat 34. Okey, muka surat 34. Okey, untuk pemahaman kita ada berapa bahagian? 3. Soalan pemahaman ada berapa bahagian? 3. Ada 3 bahagian. Okay, soalan pemahaman kita akan ada 3 bahagian soalan. Yang pertama ialah daripada petikan umum. Okay, soalan petikan umum. Bahagian kedua ialah petikan sastra. Yang ketiga ialah novel. Okey, kita ada 3 bahagian saja. Okey, untuk soalan pemahaman awak akan diberi lebih daripada 2 bahan. Paling sikit 2 bahan. Paling sikit. Okey. Paling banyak yang setakat ni jumpa 3 je lah. Tak lebih daripada 3, 2 ataupun 3 bahan sahajalah. Okey, kemudian daripada bahan tersebut akan dikeluarkan soalan. Ada 4 soalan, ada 5 soalan. Okey, bergantung kepada orang yang membina soalan lah. Dia tak tentu bilangan soalan tu. Tapi kalau awak tengok soalan, kalau awak dah tengok soalan yang dalam modul ataupun soalan-soalan sebelum ni, awak boleh nampak pattern soalan. Betul tak? Pattern soalan tu awak dah boleh nampak. Okey, contohnya kalau dalam muka surat 35, tengok soalan 35, muka surat 35. Okey. Soalan nombor 1, macam yang awak jawab sebelum ni, mesti soalan masuk rangkai kata. Betul tak? Pernah tak soalan nombor 1 sibuk benda lain? Tak ada. Tak ada kan? Okey, soalan nombor 2 mesti dia akan tanya persamaan dan perbezaan. Memang itulah soalan dia. Dan soalan ketiga, dia akan tanya soalan kebat. Soalan berbentuk pendapat lah. Okay, asalkan logik. Dan soalan yang keempat, dia akan bagi awak macam satu masalah. Kemudian awak kena nyatakan cara-cara nak menyelesaikan masalah tersebut lah dalam situasi yang diberikan. Okay, kalau awak buka muka surat 37. Okay, muka surat 37. Pun sama juga kan? Nombor 1 masuk rangkai kata. Nombor 2 persamaan dan perbezaan. Nombor 3 soalan kebat. Dan nombor 4 ialah soalan penyataan masalah. Maksudnya dia bagi situasi. Okey. Tu pun juga surat 39. 39. Hari ni untuk latihan ni cikgu fokus 3 latihan saja dahulu. Okey, 3 latihan saja. Okey, sama nombor 1. Nombor 1 ialah soalan masuk rangkai kata. Nombor 2 persamaan perbezaan. Nombor 3 ialah pendapat. Dan nombor 4 ialah kebat. Kebat. Penyataan masalah. Pendapat. Awak sekejap. Cikgu mute kejap. Ini apa tu? Okey, sambung. Alright. So awak dah baca soalan? Dah. Ada masalah tak? Ada apa-apa masalah tak? Ya? Macam mana nak buat ayat persamaan dan perbezaan tu cikgu?
Okey. Nak jawab persamaan dan perbezaan. Okey, contohnya cikgu tengok muka surat 35 latihan yang pertama Okey. Persamaan manfaat membaca dalam kalangan masyarakat berdasarkan bahan 1 dan bahan 2 ialah okey, bila kata persamaan, okey, mungkin ayat dia lain sikit tapi tema dia sama. Contohnya dia kata nyatakan persamaan, contoh soalan nyatakan persamaan manfaat gotong royong. Contoh, bahan 1 kata dapat memupuk perpaduan. Bahan 2 kata dapat meningkatkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Nampak tak? Ayat dia mungkin lain tapi tema dia sama iaitu berkaitan dengan perpaduan. Nampak tak? Itu maksudnya persamaan lah. Okey. Lepas tu untuk persamaan biasanya 1 markah lah. Sebab kalau kita tengok soalan nombor 2 ni 3 markah. So 1 markah apabila awak menyatakan persamaan daripada bahan 1 dan bahan 2. Okey, kemudian perbezaan manfaat membaca dalam kalangan masyarakat berdasarkan bahan 1 ialah so maksudnya awak cari perbezaan yang bahan 1 lain, bahan 2 pun lain. Cerita pasal lain. Bagi 1 pada bahan 1, bagi 1 lagi pada bahan Dia kena asingkan ayat dia, faham cikgu. tak? Asingkan. Persamaan 1. Lepas tu perbezaan manfaat membaca dalam bahan 1 ialah manakala pada bahan 2 ialah apa? Okey. Maksud untuk perbezaan tu awak boleh gabung tapi asingkan persamaan dengan perbezaan. Faham tak? Okey, bagus soalan tu. Okey. So 3 markah awak dapat macam tu lah. Tak perlu nyatakan perbezaan yang banyak lah. Tapi kalau awak nak nyatakan lebih pun tak ada masalah. Kalau awak jumpa banyak. Contoh dalam SPM awak takut jawapan awak tu salah kan. Jadi awak nak bagi lebih jawapan. Tak ada masalah. Jadi pemeriksa dia akan cari jawapan yang betul sajalah. Okey, faham? Okey. Soalan nombor 1. Andai kata awak tak boleh jawab. Tak ada masalah. Tak apa. Nombor 1 kalau awak tak boleh jawab. Cikgu maafkan. Sebab persoalan rangkai kata ni agak sukar lah sebenarnya. Okay, tapi dia tak banyak markah pun. 2 markah saja. Yang penting awak boleh jawab soalan nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okay. Soalan nombor 1 tu cuba je lah. Cuba jawab. Kalau boleh jawab alhamdulillah. Tak boleh jawab tak ada masalah. Try je lah. Okay. Soalan nombor 3 nak bagi berapa isi? Soalan nombor 3 nak bagi berapa jawapan? Berapa poin? Cikgu, ada soalan nombor 3 dia 4 markah, ada yang 3 markah. Sebab tu soalan pemahaman ni markah dia tak tetap. Dia markah dia takkan sama. Dia markah dia berbeza-beza. Terpulang kepada orang yang nak buat soalan. Macam tu. Okey. Jadi kita buat macam ni lah. Kalau markah tu 4 kita bagilah 4 isi. Kalau markah tu 3 bagilah 3 isi. Tapi nak bagi lebih pun tak apa. Tapi biasanya untuk soalan pemahaman ni dia bagi markah bahasa. Biasanya lah. Tapi nak selamat tak apalah kita bagi isi lebih pun tak ada masalah. So kita tetapkan kalau 4 markah bagilah 4 isi. 3 markah bagilah 3 isi. Okay. Alright. Soalan nombor 1 dia cerita tentang membaca kan? Amalan membaca. Alright. So soalan kebat tak ada masalah. Okay, soalan nombor 4. Cuba tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Okey. Ada tak perkataan yang awak tak faham? Picisan tu. Picisan tu apa maksud picisan? Potongan. Bahan picisan. Bahan yang tak elok. Bahan yang tak elok. Okey, bahan picisan bermaksud bahan bacaan yang awak baca tapi tak mendatangkan faedah. Dia bukan bahan ilmiah lah. Contohnya awak majalah-majalah hiburan. Komik-komik yang tak ada berkaitan ilmu punya awak tak dapat apa-apa faedah pun. Komik-komik cerita, kartun-kartun yang memang
Tak ada faedah lah. Macam tu. Itu ialah bahan picisan. Faham bahan picisan tu apa? So dia kata anda melihat rakan anda membaca bahan picisan yang merosakkan pemikiran. Mungkin dia baca apa? Majalah pornografi je kan? Pornografi contohlah. Tahu awak baik-baik Melaka dok baca Al-Quran. Okey. Jadi bagaimanakah anda membantu menyelesaikan masalah ni? Macam mana awak nak membantu kawan awak yang suka baca benda-benda buku yang tak elok ni? Macam mana awak buat? Awak nak laporkan pada siapa ke? Awak nak nasihat dia ke? Faham? Macam tu. Alright, so bagi empat langkah lah. Okay. Bagi cikgu, dua langkah patut uraikan setiap langkah. Tak perlu huraian. Tak nak huraian. Awak bagi langkah saja. Okay, BN tak ada huraian. Huraian awak panjang tu dalam karangan je. Awak ni awak biasa-biasa je. Awak bagi poin-poin saja. Cuma ayat awak tu biarlah ayat yang lengkap. Itu ayat lengkap tak perlu huraian. Tak ada markah pun huraian. Okay. So kita pergi ke latihan kedua. Okay, latihan kedua berkaitan dengan tema permainan tradisional. Permainan tradisional. Okay. So soalan satu masukkan kata. Soalan nombor 2 tu ada sedikit pembetulan. Kalau awak baca awak akan rasa pelik. Siapa perasan soalan nombor 2 tu pelik sikit? Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 muka surat 37. Kepentingan mempertahankan. Nampak tak kepelikan dia kat situ? Persamaan dan perbezaan. Persamaan dan perbezaan kepentingan mempertahankan tradisional. So dia ada satu perkataan yang miss kat situ. Perkataan apa tu? Mempertahankan apa? Permainan. Ya betul. Permainan. Pandai. Permainan tradisional. Dia miss perkataan permainan tu. So mempertahankan permainan tradisional. Okey. Ni senang ni. Jawapan dia dah bertikap. Kau dah baca je. Soalan pemahaman ni memang dia nak awak membaca. Baca betul-betul. Okey. Cikgu nak bagi satu tips. Tips nak jawab soalan pemahaman. Kalau kita tengok. Soalan nombor 2. Setiap kali soalan pemahaman. Soalan nombor 2 ialah soalan yang jawapan dia dalam petikan. Jadi sebelum kita membaca bahan. Kita tengok dulu soalan nombor 2. Sebelum kita baca bahan, kita tengok dulu soalan nombor 2. Supaya bacaan, bila kita membaca, kita fokus kepada apa soalan nak kita cari. Faham tak? Faham. Itu nak memudahkan awak lah. Maksudnya setiap kali baca soalan pemahaman, tengok soalan nombor 2. Dia nak apa? So bila awak membaca bahan tu, awak tu dah highlight kan. Apa yang ditanya dalam soalan 2 berkaitan dengan apa. Okey. Soalan nombor 3. Kekangan. Apa maksud kekangan? Masalah. Masalah. Apa masalah? Halangan. Halangan, masalah bagus. Halangan, masalah yang ada kenapa kita tak boleh nak mempertahankan permainan tradisional ni. Apa masalah ni? Kenapa permainan tradisional ni semakin orang lupakan, semakin dipinggirkan? Apa sebab dia? Okay. Alright. Soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ni awak jangan tersilap. Apa Cikgu, yang soalan nombor 3 tu pun isi kan? Isi saja. Awak nyatakan masalah je. Apa halangan? Apa sebab yang apa perkara yang menyebabkan permainan tradisional ni sukar untuk dipertahankan? Mungkin kita kata kewujudan permainan video yang semakin digemari oleh golongan remaja. Contohnya. Golongan moden. Apa permainan moden kan? So apa sebab-sebab lain lagi? Okay. Alright. Soalan nombor 4. Semua orang tengok soalan nombor 4. Okey, apa yang kita nak kena highlight kat situ? Kalau awak salah jawab, habis 4 markah tu. Selain daripada usaha-usaha tu, menyuburkan
Kembali permainan ni bukan. Ada Dalam satu kalangan perkataan remaja. dalam kalangan remaja. Lagi ni poin yang sangat penting. Kalau awak salah benda ni habis 4 markah macam tu je. Ada satu perkataan yang awak kena Generasi muda. salah. Apa lagi? Apa lagi? Menyuburkan kembali. Lain? Mainan tradisional. Tak. Perkataan yang penting ni. Penting ni. Permainan moden. No. Soalan nombor 4 tau. Soalan nombor 4. Pendapat. Soalan nombor 4 sayang. Cadangan. Ha? Nombor 4. Apa perkataan yang penting? Kalau awak tak perasan perkataan ni, awak akan jawab lain dan salah. Salah jawapan awak. Generasi muda. Generasi muda? No. Kalangan remaja. Kalangan remaja? Permainan No. moden. Tidak harus memindihkan permainan. No. Lebih mengasyikkan. No. Okey. Surrender nak? Okey, jawapannya ialah awak kena highlightkan perkataan anda. Usaha anda. Anda tu awak kena highlightkan. Sebab kalau awak baca laju, awak akan nampak cadangan usaha-usaha untuk menyuburkan kembali pemenang nasional dalam kalangan remaja sebaya. Supaya anda, awak akan fikir apa? Usaha. So bila kata usaha, awak akan fikir ibu bapa, Pihak awak akan kerajaan. kata kerajaan, awak akan kata siapa lagi? Media massa, awak akan kata sekolah, betul tak? Kalau perasan perkataan anda. Tapi soalan ini dikata usaha yang anda. Maksudnya usaha yang kita lah. Yang awak kita sahaja yang boleh buat untuk menyuburkan kembali permainan tradisional dalam kalangan kawan-kawan awak ni. Awak dengan kawan-kawan awak ni. So awak boleh buat apa? Mungkin awak kata mengajar rakan-rakan. Gitu. Saya akan. Mesti ada perkataan saya. Saya akan mengajak rakan-rakan saya bermain permainan tradisional pada setiap petang. Saya akan membawa, akan mengajak rakan-rakan menyertai kempen. Contoh begitulah. Maksudnya mesti gunakan perkataan saya. Saya akan. Saya lah. Apa lagi yang perlu awak buat lah. So kalau awak menyatakan pihak-pihak lain, terus jawapan awak akan jadi salah. Jelas tak di situ? Jelas. Alright. So next. Pergi ke latihan ketiga. Okey, latihan ketiga kalau awak perasan ialah latihan yang sama yang awak jawab modul PDPR tahun lepas. Yang kita bincang tahun ni. Dalam bilik mesyuarat kalau awak perasan lah. So cikgu rasa sebab soalan ni awak dah buat, so tak ada masalah lah untuk awak nak jawab ya. Alright. So untuk hari ni, awak akan jawab soalan pemahaman untuk 2 bahagian. Petikan umum dan sastra sahaja. Esok awak akan jawab soalan novel. Tapi cikgu akan terangkan novel hari ni. Faham? So hari ni jawab latihan 1, latihan 2, latihan 3 untuk petikan umum. Latihan 1, latihan 2, latihan 3 untuk petikan sastra. Esok jawab latihan 1, latihan 2, latihan 3 untuk novel. Alright. So kita tengok pula soalan petikan sastra. Muka surat latihan 1 Muka surat 44. Okey. Untuk soalan pemahaman sastra, pattern soalan masih sama macam soalan petikan umum. Masih sama. Cuma soalan nombor 1 mungkin dia tak tanya maksud rangkai kata. Dia akan tanya maksud rangkap. Biasa dia akan bagi bentuk macam bentuk rangkap. Bukan, biasa dia akan tanya maksud lah. Maksud rangkap. Kadang-kadang maksud rangkai kata. Mungkin lah. Kita tengok soalan lain pula. Kalau muka surat 48 tu dia tanya maksud rangkai kata.
Maksudnya sama ada dia tanya masuk rangkap ataupun masuk rangkai kata. Tapi tak lari daripada maksud lah soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 2 ialah soalan yang jawapannya ada dalam petikan. Sama macam soalan petikan umum sebelum ni. So, sebelum awak membaca bahan, rujuk dulu soalan nombor 2, apa fokus yang perlu awak cari dalam bahan yang awak baca nanti. So, untuk latihan 1 ni dia nak kepentingan yang diperoleh apabila masyarakat memelihara bahasa Melayu. So, bila awak baca bahan, fokus apa kepentingan memelihara bahasa Melayu. So, senang sikit lah awak ada fokus apabila membaca. Tak adalah awak baca. Lepas tu nak tengok, oh lah, kena baca lagi sekali. Benda lah soalan tu nak. Okay. Alright. So bila keluar bahan seperti sajak, pantun, syair, awak kena faham lah. Bahan tersebut. Dia petikan sastra ni lebih payah sikit. Sebab awak kena, kalau macam sajak tu mungkin apa yang tersirat dia kan. Alright. Cikgu, yang ni pun sama juga ke kena bagi isi je? Isi saja. Tak perlu huraian. Soalan pemahaman tak perlu huraian. Awak bagi isi saja. Okey. Sama soalan nombor 4. Cuba tengok soalan nombor 4. Sebagai rakan, cadangkan langkah yang boleh anda lakukan. Okey, anda maksudnya saya. So dia kata rakan anda bercakap menggunakan bahasa rojak. So apa langkah yang boleh anda lakukan? Saya akan menegur rakan saya agar menggunakan bahasa Melayu yang betul. Macam tu. Okey, wajib ada perkataan saya lah. Saya. Alright. Okey, tengok latihan 2. Okey, latihan 2 berkenaan dengan apa ni ya? Kemerdekaan ya? Kemerdekaan. So, baca soalan nombor 2 tu dia nak cara masyarakat menyambut perayaan. So, daripada bahan awak bacalah macam mana rakyat menyambut kemerdekaan. Contohnya dalam lagu tanggal 31 Ogos tu. Tanggal 31 ni pernah dengar lagu ni kan? Okey, macam mana dalam lagu ni cerita pasal cara menyambut perayaan Hari Kebangsaan? Menghayati lagu. Dok. Tengok bahan tu. Dia mengajak semua warga negara. Mengajak ramai-ramai. Ramai-ramai kan? Maksudnya menyambut Hari Kemerdekaan secara beramai-ramai. Dia tak direct. Bahan komsas ni dia tak direct. Maksudnya awak kena buat ayat sendiri yang lengkap. Okey, kena buat ayat sendiri yang lengkap. Dia tak direct. Sebab tu dia payah sikit daripada petikan umum. Sebab awak kena faham dan buat ayat sendiri. Kalau macam petikan umum awak boleh ambil salin sebiji kan. Tapi petikan sastra awak kena dapat point dia, awak kena olah menjadi ayat awak sendiri. Alright, seterusnya. Ya. Kan cikgu bagi ayat tadi menyambut kemerdekaan secara beramai-ramai. Kan? Ramai tu kan banyak, nak kena ganda juga ke? Secara beramai-ramai. Beramai-ramai lain. Beramai-ramai maksudnya beramai-ramai lah. Tak, maksudnya macam ramai tu kan secara beramai. Secara beramai macam pelik tau. Beramai. Okay, cikgu akan cari nanti. Beramai dengan beramai-ramai. Okey, Rabi nanti ingatkan cikgu ya. Okey. Seterusnya, tengok soalan nombor 3. Pada pendapat anda, apakah alasan-alasan bahawa sambutan Hari Kebangsaan perlu diadakan? Tahu tak macam mana nak jawab? Tak macam mana nak jawab. Pada pendapat anda, apakah alasan-alasan sambutan Hari Kebangsaan perlu diadakan? Pada pendapat saya sebab-sebab yes, dia nak sebab. Apa sebab awak rasa kita perlu sambut Hari Kemerdekaan? Apa sebab? Alasan tu sebenarnya dia nak sebab. Mungkin awak kata alasan sambutan Hari Kebangsaan perlu diadakan oleh kerajaan setiap tahun supaya masyarakat dapat menghargai jasa-jasa pejuang tanah air
pada suatu ketika dahulu. Itulah antara alasan, dapat empuk paduan ke, dapat meningkatkan semangat patriotik ke, macam tu. Itu alasan kenapa sambutan Hari Kemerdekaan perlu diadakan setiap tahun. Jelas? Jelas. Okay. Seterusnya nombor 4. Kelab sejarah mengajukan mendekorasi dan menghias. So dekorasi tu decorate, samalah dengan decorate tu benda bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Dekor. Hias. Dekor tu hias kan? So patutnya tak perlulah mendekorasi dan menghias, sebab mendekorasi tu maksud dia memang dah menghias kan? Okay. So pertengah menghias, so kawan awak ada malas nak tolong, macam malas lah. So macam mana awak nak nasihatkan kawan awak tu? Okay. Okay. Faham? Okay, seterusnya. Habis dah. Ada lagi. Soalan latihan 3. Okay, soalan latihan 3 pun sama. Awak dah jawab dalam modul tahun lepas dan kita dah bincang. Berkaitan dengan Azizoh ni lah kan? Ingat lagi ke? Ingat. So tak ada masalah kan nak jawab soalan latihan 3 ni. Ni senang je ni. Tak kita bincang. Alright. So seterusnya soalan novel. Soalan novel. Okey, soalan novel terbahagi kepada 2 bahagian. Okey, bahagian 1, jawapan ada dalam petikan. Soalan novel yang ditanya tidak semestinya novel yang kita kaji lah. Sama ada novel Pantai Kasih ataupun novel Bima Sakti Menari. Soalan nombor 1 ni dia daripada mana-mana zon. Tetapi awak jangan risau kerana jawapan ada dalam petikan. Jawapan dalam petikan. Awak cari saja, baca dan cari saja. Okey, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ni awak kena jawab lengkap lah. Macam yang cikgu pernah ajar sebelum ni, awak kena beritahu 10 minit lagi noh. Awak kena bagi tahu novel apa yang saya kaji. Novel yang saya kaji ialah Pantai Kasih karya Azmanuddin. Terdapat beberapa peristiwa pada bahagian peleraian yang memberikan teladan kepada pembaca dan sebab tersebut memberi teladan kepada saya. Okey, antaranya peristiwa apa? Sekarang ni dia nak highlightkan tu dekat bahagian peleraian. So bahagian peleraian apa peristiwa yang ada? Okey, bahagian peleraian Dr. Wang kemalangan melanggar tembok garas PRPK. Kemudian Dr. Raiha melakukan pembedahan terhadap Dr. Wang. So kat situ kita nampak tanggungjawab dalam melaksanakan tugas, di mana Dr. Raiha bertanggungjawab melaksanakan pembedahan terhadap Dr. Wang. Okey. Cikgu dia cuma kena cerita peristiwa dia je ke? Peristiwa je. Sebab dia kata huraikan peristiwa yang memberi teladan, kemudian awak bagi pengajaran. Teladan tu maksudnya pengajaran. Peristiwa ini memberi pengajaran kerana dapat menunjukkan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Macam tu. Awak bagi ayat pengajaran lah. Alright. Faham dok? Ke nak cikgu terang lagi? Bagi ayat pengajaran. Awak bagi peristiwa, cikgu ulangi sekali ya. Awak bagi peristiwa Dr. Raiha bertanggungjawab melakukan pembedahan terhadap Dr. Wang yang terlibat dalam kemalangan melanggar tembok garas PRPK. Okey. Peristiwa ini sebab peristiwa ini dapat diteladani kerana peristiwa ini menunjukkan kita hendaklah bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Faham tak? Bagi peristiwa, lepas tu bagi pengajaran. Bagi peristiwa, kemudian bagi pengajaran. Lepas tu peristiwa kedua, yang peristiwa Felicia berani minta maaf dan cerita kisah sebenar di sebalik kematian Ayu, anak Dr. Raiha. Okay, peristiwa ini memberi teladan kerana
Kita hendaklah bersikap jujur setelah melakukan kesilapan. Contohlah. Faham? Yang penting awak faham. Ya? Kan sini kan nak markah kan. So pengajaran bagi dua je. maksudnya Dia biasanya untuk ni dia akan bagi peristiwa 2 markah sebab 1 markah. Ataupun dia akan terbalik macam tu lah. Kadang-kadang sebab 2 markah peristiwa 1 markah. Begitu. Tapi biasa dia nak 2 saja. 2 peristiwa saja. Okay. Alright. Seterusnya soalan latihan 2. Okey. Nombor 1 jawapan dapatikan. Nombor 2 tu. Huraikan sebab-sebab novel tersebut sesuai dijadikan sebagai bacaan murid. Yang ni dia nak sebab kenapa novel yang awak kaji tu sesuai dijadikan bahan bacaan murid. Biasanya kita baca sebab ada apa? Novel yang kita baca tu. Awak cerita dari segi kerana novel ini mempunyai beberapa pengajaran. Awak kata ada pengajaran. Lepas tu awak bagi contoh peristiwa yang ada pengajaran. Lepas tu apa pengajaran yang awak dapat? Faham tak? Kita jawab soalan sebelum ni. Apa dia? Sama, macam soalan ni nak jawab sama je ke macam soalan nombor 1 tu? Sama je. Okey, tapi yang ni dia ada 3 lapis ni awak kena jawab ni. Sebab novel tersebut sesuai jadikan bahan bacaan. Yang pertama awak kerana novel ini mempunyai kisah yang boleh dijadikan pengajaran. Awak cerita pasal dia ada pengajaran. 1. Kemudian awak bagi contoh. Antara peristiwa yang mempunyai pengajaran ialah peristiwa apa? Faham tak? Saya minta maaf. Awak boleh ambil jawapan yang tadi. Faham tak? Dia kadang-kadang benda ni boleh guna-guna balik je. Ambil peristiwa Dr. Raiha bertanggungjawab melakukan pembedahan terhadap Dr. Wang yang terlibat dalam kewalangan. Peristiwa ini memberi pengajaran kepada kita. Kita hendaklah bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Faham tak? Okay. So awak kata sebab yang pertama sebab ada pengajaran. Sebab yang kedua sebab apa? Ada nilai murni? Pandai Edina. Sebab ada nilai. Novel ini mengandungi beberapa nilai murni. Sebagai contoh, nilai apa? Bertanggungjawab. Nilai bertanggungjawab. Contoh peristiwa dia apa? Macam tu je. So dia akan ada 3 lapis lah jawapan awak. Macam jawapan kedua ni awak kata ada nilai. So awak boleh bagi apa nilai dia, kemudian apa contoh peristiwa yang mempunyai nilai itu. Faham? Faham lah. Faham. Okay, good. Bijak. Alright, seterusnya soalan nombor 3. Soalan latihan 3 ni, yang ni pun sama awak dah jawab hari tu. Berkenaan Ibu Farisha yang jahat ni. Soalan nombor 2 tu. Huraikan 2 latar tempat. Yang ni soalan direct, mudah je. Latar tempat. Dekat mana dalam novel Pantai Kasih tu beberapa latar tempat? Hospital. Kenapa? Kena lengkap lah. Pusat rawatan Pantai Kasih. Jangan sebut hospital pusat rawatan Pantai Kasih. Pusat rawatan tu hospital lah. Pusat rawatan Pantai Kasih. Kemudian awak kena bagi contoh. Okey, tempat ini merupakan tempat di mana Dr. Raiha, Dr. Wang, Dr. Alex, Dr. Muhammad dan Felicia Landosi bekerja. Contoh. Masih ada latar tempat dan juga contohlah peristiwa apa yang ada kat situ. Contoh. Faham? Faham. Okey. Ada soalan tak nak tanya sebab kita ada lagi 3 minit lagi? Ada soalan tak nak tanya? Ya? Cikgu, kan dia kata 2 latar. Tapi nak 6 markah. Betul macam mana tu? Macam cikgu kata tadi, okey, 2 latar. Okey, kena highlight 2 latar yang melibatkan watak utama tau. Mesti melibatkan watak utama. Mungkin markah dia 1 latar, 1 markah. Peristiwa dapat 2 markah. So macam itulah. Okey, faham. Biasa peristiwa akan dapat 2 markah.
Ada soalan lain nak tanya? Cikgu yang latihan 1 tu, halaman 1, dia kata nyatakan perasaan. Perasaan dia 1 tapi makan macam mana nak huraikan? Nyatakan perasaan disembunyikan oleh Lily setelah diminta oleh pulang kampung. Okey, jawapan dia ada dalam petikan. Okey. Contohnya lah kan. Tapi awak kena cari dululah. Satu isi mungkin dapat 2 markah. So awak akan dapat 2 apa? 2 poin lah. 1 minit je lagi. Jawapan dia dekat peringkat pertama. Contohnya, aku tidak mampu, Lily tidak mampu menyuarakan keinginannya kepada ibu betapa cuti itu perasaan dia. Betapa dia rasa sekolah yang baik tu sepatutnya dia manfaatkan bersama teman-teman sekelas dia. Macam tu. Bukan perasaan yang direct tau. Bukan dekat sedih ke benda ke. Awak baca dulu ya. Maksudnya kena bagi 4 isi ni cikgu yang tu? Kedua je? Dua je. Oh, okey. Ada lagi soalan? 2 tak payah huraikan? Tak payah. Memang ambil kat dalam petikan je. Tak payah huraian tau. Pemahaman tak payah huraian. Tak ada 1 minit. Maknanya cikgu, ya? Dua perasaan, 2 isi lah. 2 poin. Cari 2 poin dalam petikan tu. Dia bukan direct sedih. Ada belakang-belakang dia. Dia mesti panjang sikit lah. Tapi yang penting dalam petikan. Bukan di luar petikan. 1 minit lagi. Ada soalan ke? So kalau ada soalan awak boleh tanya dalam grup ataupun PM cikgu sebab kita ada 50% lagi daripada sekarang. Okey, terima kasih kerana bersama dengan cikgu pada hari ini. Dia dalam dia. Kerja hantar hari ni ke? Siap ke hari ni saya tangguh? Okey. Alright. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye. Cikgu. Bye cikgu. Buat terus Dah habis dah. Jumpa dalam WhatsApp. Alright. Bye. Bye.